Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada semua penonton yang mana saya pasti sedang menanti soal wanita untuk bersiaran, yang mana untuk mendapat perkongsian bersama untuk dijadikan inspirasi dalam kehidupan. Dan alhamdulillah hari ini saya akan bersiaran bersama seorang hos baru, dan saya Amy Sofia binti Ahmad akan bergandingan bersama Natasha Liana Hudson. Dan insya-Allah pada hari ini secara langsung dibawakan daripada studio digital TV Al-Hijrah pada 22 September 2012 bersamaan 6 Zulkaidah 1433 Hijrah. Dan Tasha dan para penonton, sedar tak sedar kita dah memasuki bulan Zulkaidah. Begitu cepat masa berlalu. Dan bulan Zulkaidah ini ialah antara 4 bulan haram, yang mana bulan haram adalah bulan yang untuk kita berkasih sayang, bermaaf-maafan, yang mana kalau kita berdendam tu kita lupakan dendam-dendam yang jauh tu, kita rapat-rapatkan. Dan ini adalah antara peluang yang baik untuk kita merapatkan silaturahim sesama kita. Ya, betul ini. Dan bila kita bercerita pasal kasih sayang, tak semestinya pada bulan mulia sahaja, tapi harus diamalkan pada setiap waktu dan tak kira lah bila-bila. Dan ini saya nak ceritakan apa yang saya telah baca daripada satu hadis daripada riwayat Bukhari. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Setiap insan mempunyai perasaan kasih sayang dan cinta, betul ini. Dan sayang kalau kita menggunakan apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, dan cinta itu adalah anugerah. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang Muslim sepatutnya kita menyebarkan cinta itu kepada sesama Muslim yang lain, yang mana untuk membantu dan juga untuk mengajak mereka mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tasha dan para penonton, cinta ni ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Apa kaitan cinta dengan tajuk kita pada hari ini, Tasha? Baiklah, apa kata kita saksikan bingkisan yang telah kita sediakan malam ini. Saksikan. Bicarbonate soda. Bicarbonate soda ni adalah baking powder yang kita gunakan membuat kek, ya perempuan, seperti ini. Sementara kita tunggu air dulu. Kalau tak betul, koyak. Itu dia apa yang menarik hari ini, itu tentang kisah seorang insan yang begitu istimewa. Kalau biasa kalau kita dengar pengorbanan seorang isteri, tapi pada hari ini kita nak bercerita tentang seorang suami yang berkorban terhadap isterinya yang baru dikahwininya, dan akhirnya mendapat musibah, dan alhamdulillah mereka dapat menghadapinya dengan tabah. Dan orang itu kita datangkan khas dari Seremban. Betul, betul Tasha, khas untuk para penonton soal wanita. Secara langsung kita persilakan Encik Abil Fikri Ahmad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang ke soal wanita. Terima kasih kerana sudah bersama kami hari ini. Alhamdulillah, Encik Abil sihat hari ni? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jauh datang. Siapa yang jaga Kak Fauzia sementara Encik Abil di sini? Hari ini saya minta bantuan daripada makcik saya. Dia ex-staff nurse. Dan kedua-dua orang tua saya dan adik-adik saya ada di rumah Seremban. Alhamdulillah. Okey, jadi kepada para penonton soal wanita di luar sana, Encik Abil merupakan suami kepada Fauzia, yang mana Fauzia ini telah mengalami stroke dan juga mengalami brain damage dan sekarang ni terlantar. Jadi Encik Abil, sebelum kita memulakan kisah pada hari ini dan berkongsi bersama para penonton soal wanita, mungkin Encik Abil ceritakan sedikit latar belakang Encik Abil sebelum ini. Okey. Sebelum ni, nama penuh saya Abil Fikri bin Ahmad. Kini saya berusia 43 tahun. Saya tidak bekerja sebagaimana you all bekerja setiap bulan ada gaji. Saya sekarang ni sepenuh masa menjaga isteri kesayangan saya. Sepenuh masa, ya? Sepenuh masa. Dan bagi yang tidak mengenali Encik Abil, anda boleh melayari ke blogspotnya iaitu Abil for Fauzia dan mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dia sudi berkongsi bersama semua orang setiap hari tentang kisah dia dan isterinya yang sedang mengalami stroke. Betul tak ini? Okey, tadi Encik Abil cerita Encik Abil tidak bekerja seperti biasa tapi menjaga Fauzia. Jadi sebelum isteri mengalami keadaan ini, apakah pekerjaan Encik Abil? Sebelum ni saya bekerja sebagai perunding kewangan di sebuah
Institut Kewangan di Kuala Lumpur lah. Saya dah boleh khidmat selama 11 tahun di sana lah. Khidmat 11 tahun. Dan saya berhenti bekerja bermula pada Jun tahun lepas 2011. Jadi sekarang ni Encik Abil menjaga Kak Fauzia dengan sepenuh waktu ni. Pasti ada yang juga ingin tahu macam mana Encik Abil meneruskan hidup tanpa bekerja. Saya pun macam hidup. macam terfikir-fikir juga, dan saya yakin para penonton di luar sana terfikir apakah sumber pendapatan Encik Abil sekarang, manakala Encik Abil dah tidak bekerja dan juga menjaga Fauzia sepenuh masa. Satu pengorbanan yang sangat besar. Sebenarnya ramai juga yang bertanya saya bagaimana saya survive sehingga ini dengan tidak bekerja. Seperti mana saya katakan tadi, sebelum ni saya bekerja sebagai perunding kewangan selama 11 tahun. Sebelum tu pun saya pernah bekerja di tempat lain. Sekarang saya umur 43 tahun. Saya bermula bekerja masa umur saya 18 tahun. Jadi sepanjang tempoh pekerjaan tu adalah duit simpanan yang saya simpan. Bukanlah kata sampai sekarang saya tak ada. Tapi yalah, perbelanjaan untuk pesakit macam isteri saya ni banyak. Maksudnya apa yang saya simpan sebelum ni agak berkurang. Tapi alhamdulillah rezeki tu ada. Rezeki kalau Allah nak bagi ni macam-macam cara. Macam-macam cara. Salah satunya daripada pembaca-pembaca blog saya sendiri. Pada peringkat awalnya pembaca blog tak ramai lah. Saya pun tak expect, because saya nak siapkan warkah ni untuk isteri saya sekiranya dia sembuh nanti. Tapi apabila dah bertambah, orang kata daripada 100 orang tu 10 orang menyumbang. Betul. Dan juga Amy, kalau kita tahu, kalau kita ada satu blog, kita boleh mendapat lebih macam dapat income daripada blog tu sendiri, kan. Iklan-iklan, betul tak Encik Abil? Betul juga. Dan itu juga adalah antara salah satu sumber pendapatan Encik Abil. Ya, betul. Semakin menarik. Actually blog ni pula, berkaitan dengan blog ni, saya ingin menyentuh sedikit lah. Sehingga kini saya ni bukan pakar IT. Kan? Umur 43 tahun macam saya, tak macam penuntut sekarang IT dengan komputer hidup dalam. Saya ni saranan ni datang daripada kawan baik saya. Seorang kawan yang baik, staf lama di tempat kerja saya. Dia yang mencadang saya supaya buat blog ni. Kata blog ni apa? So dia kata blog ni begini dan begini. Dan dia kata betul juga, sekiranya isteri saya sihat. Doktor pun kata sekiranya isteri saya sihat, dia takkan ingat apa-apa. Dan itu adalah sebagai bukti ketika dia sakit. Diary. Begitu menarik. Kisah kehidupan Encik Abil, dan pasti ramai lagi ingin tahu tentang kisah cinta Encik Abil dan Puan Fauzia. Tapi sebelum itu, apa kita beri laluan dulu kepada iklan dan kita berjumpa lagi selepas ni. Alhamdulillah, masih bersama kami dalam Soal Wanita, dan tajuk kita pada hari ini ialah Dia Permaisuriku. Jadi kita kembali dengan tetamu kita pada hari ini, Encik Abil. Kita faham Encik Abil sekarang berumur 43 tahun dan baru berkahwin dengan Fauzia selama 3 tahun masuk tahun ni. Betul. Dan nampaknya Encik Abil menemui jodoh pada umur 40 tahun. Satu umur yang okeylah, kan. Jadi bagaimanakah, apakah yang menjadikan Fauzia itu adalah ada ciri-ciri yang boleh jadikan permaisuri hati Encik Abil? Pilihan Encik Abil. Soalan yang paling suka saya untuk jawab lah. Alhamdulillah. Memori indah. Mula saya nak menjawab soalan yang ciri-ciri isteri saya ni. Saya terpikat kerana raut wajah yang klasik dia. Kan? Saya nak cerita klasik ni macam mana, sebab dia ada raut wajah macam pelakon-pelakon lama tau. Macam Saloma ke? Bukan, saya dah lupa siapa pelakon ni. Cantik dia punya raut wajah tu menarik hati saya. Lepas tu saya rasa hati saya terhibur bila saya tengok dia. Itu yang membuat saya kahwin. Dan yalah, soalan yang mungkin nak tanya kenapa saya kahwin lambat. Itu yang kita nak tahu. Sebelum tu memanglah ada juga teringin di hati untuk kahwin awal, Kadang-kadang kawan-kawan keluarga pun juga kahwin awal, nanti anak nanti dah besar, kita masih bekerja boleh menampung, macam itulah. Tapi sebenarnya ini adalah berkaitan dengan jodoh sebenarnya. Jodoh, betul. Dan apabila kadang-kadang saya terbaca dalam surat khabar, kahwin baru 6 bulan dia bergaduh. Lepas tu kahwin baru setahun dia bercerai.
Itu yang membuat saya jadi agak fobia sikit masa tu. Masa sebelum saya jumpa Fauziah binti Muhammad, permaisuri saya. Dan apa memori indah Encik Abil tentang Kak Fauziah sewaktu dia masih sihat dulu? Memori indah ini soalan yang kadang-kadang menitirkan mata saya lah. Memori yang paling saya selalu terkenangkan, merajuk dia tu pada saya. Dia suka merajuk. Sikit-sikit dia merajuk. Sikit-sikit dia merajuk. Dan saya ni jenis yang tak tahulah, mungkin umur saya 40 tahun kan. Saya boleh layan. Nah, kadang-kadang dia merajuk sampai satu malam saya dapat idea. Macam mana nak redakan merajuk dia tu. Ini ketika dia sihat Ketika dia sihat. Satu malam tu adalah hal kecil-kecil kan. Minta maaf perempuan ni kuat merajuk. Sikit merajuk. Sudu jatuh pun dia merajuk. Satu malam sedang berborak, saya katakan dia, awak ni kuat merajuk lah. Kadang-kadang awak selalu tanya saya sayang ke kat awak. Masa tu kita borak kat depan rumah lah waktu malam. Dan saya katanya, cuba tengok dekat atas. Dia pun dongak dekat langit. Kata, saya tanya, nampak apa? Dia kata, langit lah. Lagi? Awan. Saya tanya lagi, pernah tak satu hari awak tengok dekat langit tu, langit tak ada? Dia gelak. Tak pernah. Kalau awak tanya saya lepas ni, saya sayang ke awak, saya tak akan jawab. Awak dongak je ke langit. Itulah jawapan saya. Kan? Itu jawapan saya kepada dia. Tapi sekarang ni, saya yang doa ke langit. Saya mendongak ke langit selalu. InsyaAllah. Dan insyaAllah Cik Abil dan Tasha dan para penonton di luar sana, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud apabila kita ditimpa musibah, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kepada Allah lah kita kembali. Dan juga umum kita mengetahui Fauziah mengalami stroke, dan insyaAllah kita akan berkongsi bersama para penonton di rumah sana doa untuk mengatasi masalah stroke ini. Yang mana kalau kita boleh baca, Allahumma akfini jami'al alam wal asqam wa jami'al amrat wal ilal wal damil aswad, Allahumma akfini ad-da'il akbar wal rihal ahmar wal damil asfar wa jami'al afat wal ahati was saktah wal ham wal gham wal huzna was sajd. Yang membawa maksud, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah aku daripada semua kesakitan dan penyakit, juga daripada semua penyakit dan kecacatan dan darah hitam. Ya Allah, lindungilah aku daripada penyakit yang besar dan rihul ahmar, angin ahmar, dan darah yang kuning, dan daripada semua kesusahan dan penderitaan dan penyakit stroke, dan daripada berduka cita, kerisauan dan kesedihan, dan daripada terpenjara disebabkan oleh penyakit-penyakit tersebut. InsyaAllah jika kita amalkan, jika kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, segala kesedihan itu dapat kita atasi dengan tenang, insyaAllah. Dan Encik Abil, pernah tak Encik Abil terasa macam mungkin tak ada cara penyelesaian untuk masalah yang dihadapi? Macam ada masa-masa Encik Abil rasa putus asa, tak ada harapan. Kita akan melalui detik-detik yang bermacam-macam kan? Ya, betul. Berkaitan dengan harapan, putus asa, alhamdulillah, ujian bila Allah turunkan, saya tak lari. Kita perlu hadapi. Sebab saya pasti, kalau suatu kerja yang Allah beri kepada kita, kita buat, Allah pasti tolong. Hanya saya perlu bersabar, jangan berputus asa. Betul, jangan putus harap. Sebab kita semua tahu ungkapan daripada hadis, ungkapan daripada firman Allah, setiap penyakit ada ubatnya. Ada ubatnya. Jadi saya tak pernah berputus asa. Kadang-kadang hanya saya persoalan, memang betul ada ubatnya. Ubat dia mana? Itu saja. Dan Allah yang memberi sakit itu, dan insya-Allah Allah yang akan memberi penyembuhannya. Dan sebenarnya setiap sakit ataupun ujian yang ditimpakan kepada kita ini adalah untuk meningkatkan darjat kita dan juga untuk meningkatkan ketakwaan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dan saya sempat juga mungkin Amy pun ada tengok juga blog Encik Abil ni, nampak ya, bila kita tengok apa yang Encik Abil kongsi hari-hari, nampak sangat romantik. Macam kewujudan Kak Fauziah tu masih berada seperti dia sentiasa sihat. Dan jadi Encik Abil, kita nak mengimbau kembali bagaimanakah detik-detik pertama Fauziah mengalami stroke ni. Okey.
Isteri saya sebelum saya berkenalan pun dia memang mengalami asma. Dia ada asma. Tapi asma ni kebanyakan orang pun ada. Jadi kita anggap asma ni macam okeylah, bila Biasa kena je. boleh dapat inhaler ataupun ada ubat-ubatan dia, hanya itu sajalah. So dia takkan membawa kepada jauh sebagaimana sekarang ni. So peristiwa ni berlaku pada 22 Jun 2011. 2011 tahun lepas. Tahun lepas Dan serangan kronik yang terakhir tu pada lebih kurang 4:30 pagi. Sebelum tu tiada tanda-tanda. Macam kata tanda dia sesak nafas, tiada langsung. Sihat walafiat. Sihat. Memang sebelum saya tidur ni memang saya skusik dia. Bergurau, saya akan jadi macam, kalau aku baca blog tu saya kata saya akan jadi T-Rex. Betul. Dan itu adalah hari terakhir. Hari terakhir lah. Saya bergurau dengan dia. Dan pukul 4:30 tu tiba-tiba dia bangun, dia kejutkan saya. Memang saya tak pernah tengok kesukaran dia bernafas tu. Reaksi saya tak pernah tengok. So saya dapatkan ubat, saya dapatkan inhaler, tak mau jalan. Dengan sesak nafas dia pandang muka saya sehingga ke hari ini. Perkataan yang disebut pada saya, panggil ambulan. Dan kalau dapat kita lihat di skrin sekarang ialah wajah Fauziah yang begitu ceria dan sekarang ini mengalami kesukaran. Dan tapi alhamdulillah di samping suami tercinta yang memberi sokongan dan juga dorongan untuk menjalani kehidupan. Jadi Cik Abil, apabila setelah berlakunya perubahan dalam hidup dan setelah berlakunya keadaan daripada Fauziah seperti ini, kita boleh bergurau. Jadi macam mana Cik Abil menghadapi kehidupan pada hari ini? Mungkin rindukan gelak tawa, mungkin rindukan rajuk dia. Pada peringkat awal 3-4 bulan pertama, of course lah, murung saya. Kan, saya murung. Memang saya lepaskan sedih. Tetapi saya selalu berkata pada diri saya, tak apa, biar saya bersedih. Dalam satu tempoh yang telah saya tentukan. Selepas ni saya tak boleh bersedih. Sebab isteri saya memerlukan saya. Sebab isteri saya sekarang ni dia hidup ibaratkan macam seorang tu hidup, akal dia tak ada. Kita keluarkan akal dia. Dia hanya hidup dengan perasaan. Maksudnya hidup dia dengan perasaan saja. Maksudnya saya kena belai dia, saya kena ubati dia dengan perasaan. Begitulah. Daripada mula sampai ke lah hari ini, bagaimana saya sayang dia, macam itulah saya sayang dia sekarang. Saya tak pernah kata rasa kurang. Malahan rindu saya bertambah. Dan saya berguang dia setiap hari. Walaupun dia sakit, walaupun fizikal dia berubah, saya tetap bergurau dan tetap sayang. Sebab lagi satu, saya berpegang pada perundangan perkahwinan. Apabila saya menerima akad isteri saya tak sebut, saya terima akadnya Fauziah binti Muhammad apabila dia sihat, tak. Betul. Saya menerima isteri saya seadanya. Dia kurus ke, dia gemuk ke, dia sihat ke, dia sakit. Dia isteri saya, tanggungjawab ini tanggungjawab saya. Amanah Allah yang bagi, bukan orang lain. Allah yang bagi. So saya, orang kata, bak kata orang lah, you got no choice, you kena hadapi ini. Yes, betul. InsyaAllah, bak saya kata tadi, kita hadapi, kita sabar, kita tabah, InsyaAllah Allah pasti akan bantu. Dan waktu yang sama pula, di sinilah di mana fasa latihan hati. Betul. Bagaimana nak sabar, bagaimana nak tabah, bagaimana nak handle, bagaimana nak menghadapi ujian tu. Yes, betul. Kalau kata you tak mendapat apa-apa ujian atau musibah, bagaimana you nak melatih hati? Betul. Dan soal wanita juga berkesempatannya untuk melihat aktiviti dan kehidupan seharian Cik Abil dan juga Puan Fauziah. Apa kata kita saksikan VT ini? Kisah ini sungguh memberikan inspirasi kepada kami di Soal Wanita. Seringkali kita dengar tentang pengorbanan kaum wanita kepada keluarga. Namun, kali ini kami ingin paparkan pengorbanan suami Abil Fikri Ahmad yang sehingga kini masih membanting tulang menjaga isterinya yang diserang angin ahmar. Luluh hati kami menyaksikan pengorbanan seorang suami yang amanah dan begitu bertanggungjawab. Abil berkorban demi cinta kepada isteri yang diamanahkan kepadanya. Beliau telah
telah meninggalkan dunia kerjaya selaku perunding kewangan selama 11 tahun. Keputusan ini diambil dengan rela hati, memandangkan hanya beliau sahaja mampu menjaga isterinya yang mengalami kerosakan saraf otak sejak Jun tahun lalu. Fauziah adalah keutamaan Abil dan kasih sayang ini begitu ikhlas. Beliau sanggup menjaga isterinya sejak lebih setahun lalu dan merasakan dalam situasi sebegitu berada di sisi isteri harus menjadi keutamaan. Pengorbanan dan kesabaran beliau ini mendapat perhatian orang ramai dan turut menerima sokongan moral, sehingga ada yang menyifatkan kisah Abil sebagai cinta murni sebenar. Begitulah rutin harian Encik Abil sepanjang hari bagi memastikan isterinya berada dalam keadaan bersih. Tak mau minyak-minyak muka, cantiklah muka. Tadi dah urut kan? Kepada yang ingin mengetahui kisah Abil Fauziah, boleh ikuti penulisan Abil di laman blog Abil for Fauziah yang didedikasikan kepada isteri tercinta. Kami dari Soal Wanita sentiasa memberi sokongan dan berdoa yang terbaik kepada pasangan ini. Saya pun tak boleh takut mungkin lah. Saya takut-takutnya. Kita dah sebut apa? Tiada ungkapan yang dapat diungkapkan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan yang terbaik kepada Fauziah dan juga merahmati Encik Abil sebagai orang yang sanggup berkorban masa dan juga masa depan demi menjaga isteri tercinta. Dan juga Encik Abil, ada tak Fauziah isteri ni masih merasai apa Encik Abil lakukan, masih merasai tanggungjawab yang dilakukan Encik Abil kepada Fauziah? Okey. Komunikasi dia dengan Encik Abil, dia faham Komunikasilah. Maksudnya saya nak menceritakan dalam words ni, saya tak reti. Sebenarnya selepas setahun lebih saya menjaga ni, nampak gayanya. Confirmnya tidaklah. Nampak gayanya macam dia faham. Sebab saya melatih isteri saya melalui menyentuh perasaan. Contoh dia macam ni. Kalau dia kata yang kita tengok tadi kan, bersikap sesor dia kata okey dia, saya panggil dia okey dia pusing muka ke kiri ke kanan, dia tak faham. Sebab otak dia tak generate kan, dia tak faham. So saya latih dia macam mana, saya sentuh hati dia. So saya cium pipi dia kat sini, lepas tu lagi dia akan pusing, lagi dia akan pusing. So daripada sana saya tahu, Kita tahu kata dia faham. Bila saya nak kemaskan dia, saya akan pegang peha dia sok-sok, okey tarik baju sikit, okey kemas. Dia akan marah. Sebab dia tahu dia tak suka diganggu apabila dia di dalam keselesaan. Tapi komunikasi ni hanya saya yang faham dan dia yang faham. Dan sekarang ni pula semenjak 2-3 hari yang lepas sebelum saya datang ke sini, saya tengok isteri saya ini dia boleh memberi satu sign kalau dia tidak selesa. Macam katalah contoh dia ada kahak kan, orang macam ni dia senang, kahak dia senang. Bila kahak tu agak banyak, dia nak bercakap tak boleh. Isteri saya tak bercakap tak boleh, tak boleh melihat. Dia akan mengeluarkan suara yang macam bunyi dia macam ni ya. Itu maksudnya something wrong. So I akan tak sedap badan. I akan masuk sambil kata okey dia saya datang. Dia tahu. Dia macam dia tahu, dia diam. Bukan dia akan mungkin dia tahu apa yang bakal saya buat untuk menghilangkan ketidakselesaan tu. Ini adalah komunikasi antara suami dan isteri yang mana betul-betul memahami apa yang isteri dia mahukan. Dan insya-Allah, dan selepas ini jangan ke mana-mana kerana kita ada seseorang lagi yang bicaranya mampu menggugat sanubari kita, dan semoga kita akan mendapat inspirasi daripada kalam-kalamnya. Dan jangan ke mana-mana, kita akan bersama selepas ini dengan insan istimewa itu. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan dan seperti yang dinantikan oleh para penonton Soal Wanita sekalian, kita mempersilakan seorang pakar, bukan saja pakar oftalmologi tapi juga pakar psikologi dalam motivasi kekeluargaan. Dipersilakan Profesor Dr. Muhayya Muhammad. Assalamualaikum Doktor, sekali lagi kita berjumpa lagi di rancangan Soal Wanita.
Dan insya-Allah Dr. Muhayya akan bercerita tentang cinta dan pengorbanan. Di mana kita akan menceritakan apakah itu erti cinta dan pengorbanan, terutamanya dalam perkahwinan. Dan Prof, apa pendapat Prof tentang apa yang berlaku pada Encik Abil? Kalau kita kategorikan, ia boleh dikatakan sebagai trauma. Jadi bagaimana kita nak tempuhi hari-hari kita untuk kekal tabah, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali ucapan tahniah kepada Tuan Abil kerana mempunyai hati yang sangat bersih. Dan sebenarnya apa yang berlaku ialah cara Encik Abil melihat suasana berlainan daripada orang yang biasa. Macam Natasha kata, trauma. Jadi sebenarnya apa yang berlaku dalam hidup kita ialah makna ataupun interpretasi yang kita berikan atas yang berlaku. Orang yang benar-benar ikhlas, orang yang benar-benar celik mata hatinya, orang yang benar-benar hidupnya hanya menuju Allah dan ingat pada akhirat, mereka akan melihat setiap suasana sebagai ladang pahala. Sebenarnya Tuan Abil, Masya Allah, kalau betul-betul Tuan buat ikhlas kerana Allah, buat sesuatu untuk isteri kerana Allah, mengharapkan tidak ada selain Allah, memang satu ladang pahala setiap aktiviti. Jadi saya sangat-sangat teruja. Saya pun menitiskan air mata sebelum masuk set ni. Dan saya rasa menyeru pada para suami, jika isteri kita sihat walafiat dengan baik, apa kata kita menjaga isteri kita dengan sebaik mungkin. Jadi macam Tok Abi kata, satu amanah. Ya, macam saya pernah sebut sebelum ni di TV Hijrah juga, ya, para suami yang ada isteri yang tidak ada niat nak membawa isteri dan keluarga ke syurga, alangkah sia-sianya hidup mereka. Betul tu. Jadi doktor, kalau kita tengokkan cinta dan pengorbanan adalah dua elemen yang penting dalam perkahwinan. Tapi adakah ini sebenarnya tujuan sesebuah perkahwinan itu? Sebenarnya apabila kita kahwin, kita mesti niat ikut sunnah Rasulullah yang dituntut agama. Bukan kita kahwin kerana orang kahwin, kita kahwin. Orang ada anak, kita ada anak. Kita hidup dan menemukan hidup secara rutin. Bukan. Kita seorang Islam, hidup kita macam dia panggil hidup satu butik. Butik tu kita ada cara yang customize untuk kita. Sebab dalam Islam, apa-apa yang kita buat, kita mesti kerana akidah kita. Betul? Dan segala kehidupan kita sebagai ibadah kita. Dan dalam setiap perkahwinan pun jaga akhlak kita. Jadi bila kita kahwin, bukan semestinya kahwin mesti pengorbanan, tak. Setiap daripada harus mengorbankan apa yang kita ada di dunia ini untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Jadi macam Tuan Abil pun, walau bagi semua siapa rumah tangga pun, tidak semuanya indah, tetapi keindahan itu bergantung pada cara kita melihat. Itu nak celik mata hati itu. Dan juga Prof, berkaitan dengan tajuk kita hari ini, dia permaisuriku, ya Prof. Apakah sepatutnya ciri yang patut seorang isteri terapkan untuk menjadi sebagai seorang permaisuri hidup? Bila dengar permaisuri ni, saya teringat Tuan Abil, lihat pada madu yang kita makan datang daripada siapa? Masya Allah. Permaisuri dalam lebah tu. Dan bayangkan, Masya Allah, kita ada lebah yang banyak, kita satu saja permaisuri, dan semua askar-askar semua berkorban untuk menghasilkan suatu madu yang amat baik. Macam itulah kita wanita ni. Bila kita seorang wanita, kita seorang isteri, kita seorang ibu, kita seorang menantu, kita seorang ipaduai, dan tentukan dengan status kita yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi isteri solehah dengan sebab kita rumah kita penuh dengan kemanisan, kesihatan sepertinya madu yang kita dapat daripada madu lebah tadi. Betul-betul nampaknya sebenarnya nilai darjat seorang wanita ni begitu tinggi di sisi Islam itu sendiri. Selagi mana kita mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati suami, menunaikan solat dan sebagainya. Jadi Profesor, saya nak tanya, bolehkah kita Profesor huraikan apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan ini mampu menjadi batu loncatan ataupun menjadi batu penghalang seseorang itu untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala? Betul. Kadang-kadang ada setengah-setengah wanita yang mengatakan, saya berkerjaya, tak ada masa nak mendirikan rumah tangga. Sedangkan kita tak faham sebenarnya bila kita disunting orang,
ada orang sudi memperisterikan kita, memang kita bersyukur. Sebab tu saya suka kata-kata ni. Bagi seorang wanita yang ada suami, yang ada iman, yang ada zuriat, yang ada ekonomi, dah syurga di dunia ini. Jadi sebenarnya perkahwinan tu menjadi batu loncatan atau batu penghalang berdasarkan persepsi seorang. Kalau kaum wanita mengatakan dengan adanya perkahwinan dapat anak tak cantik lagi, masa tak ada nak enjoy nak apa, maka sebenarnya hidup yang cetek. Hidup yang cetek. Itulah antara kata-kata yang sampai kita tak boleh nak cakap apa lagi, kata-kata yang begitu bermakna, perkongsian yang begitu bermanfaat. Jadi kita kembali kepada Encik Abil. Okey, apakah yang menyebabkan, yang mendorong Encik Abil yang tak putus-putus mencari ubat, yang merawat, dan juga yang paling penting sekali, apakah yang menyebabkan Encik Abil begitu memberikan sepenuh hati dan berkorban kepada Fauzia? Selain pada kita tahu ini adalah tanggungjawab dan amanah, tapi apakah yang mendorong untuk melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya? Kalau saya nak berikan sebabnya, ada 1001 sebab. Secara ringkasnya, saya masih berpegang pada ini amanah Allah. Keduanya, saya ingin menambah, kita ni umat Rasulullah. Saya teringin sangat satu hari nanti kita berjumpa Rasulullah, dan teringin di hati dengan rasa walaupun ada sedikit bangga. Saya nak beritahu, ya Rasulullah, akulah umatmu. Aku telah menjalankan satu ujian, satu tanggungjawab yang diberikan oleh Allah. Kan? Aku bertawasul kepadamu, ya Rasulullah, bantulah aku. Kan? Keduanya, ketiganya, isteri kita kan. Perempuan dia secara tenaganya dia lemah, sebab tu digandingkan seorang lelaki. Kalau lelaki tu tak boleh menjalankan tanggungjawab dia, menjaga isteri sama ada sihat atau tidak, saya ingin tanyalah, di manakah tenaga seorang lelaki tu? Adakah, ni minta maaf, saya bukan kata lelaki itu tidak baik, hanya saya ingin personal lah, soalan personal. Saya ingin tanya, di manakah tenaga yang Allah beri digunakan? Mana perginya? Mana tanggungjawab sebagai khalifah yang kita bangga sebagai lelaki di muka bumi ni? Mana perginya? Mana yang dikatakan lelaki tu ego? Ego bagus kalau jalannya betul, tapi ego tak bagus kalau mengabaikan tanggungjawab, tak baiklah. Dan saya yakin Fauzia juga merupakan seorang isteri yang sungguh bertanggungjawab, yang mana Allah gandingkan dia dengan seorang suami yang bertanggungjawab juga. Dan kepada para penonton di rumah, kita akan lebih berkongsi, kita akan mengupas lagi tajuk ini, tapi selepas kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan lihat cara terbaik tenangkan mangsa strok bersama Dr. Yasmin. Kita rehat seketika. Mengikut statistik penyakit di Malaysia, stroke berada di tangga yang ketiga, ya Amy. Dan contohnya kalau seorang itu rebah di depan Amy ketika melalui stroke, apa yang Amy akan lakukan? Mungkin panik, tak tahu nak buat apa, dan mungkin telefon ambulans. Saya pun mungkin tak tahu nak buat apa juga. Tapi kita ada seorang tetamu, iaitu Dr. Yasmin, yang akan memberikan cara terbaik terangkan mangsa, cara terbaik untuk tenangkan mangsa stroke. Kita lihat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Yasmin Haji Muhammad dalam Soal Wanita. Hari ini ingin berkongsi langkah-langkah yang harus kita ambil jikalau ada di antara keluarga kita tiba-tiba disarang angin ahmad ataupun stroke. Jadi pertama kali yang kita harus buat, jangan panik, panggil ambulans ataupun kita dapatkan nombor kecemasan yang kita ada. Lepas itu kita lihat persekitaran kita, kita lihat kita di mana kita, di rumah, di pejabat atau dalam kereta. Tapi langkah yang kita harus ambil kalau dalam rumah, kita dapatkan besin pertama, sama ada bulat atau empat segi, asalkan dua belah kaki boleh direndam. Kita rendam dengan garam kasar. Tapi kalau tidak ada garam kasar pun, garam halus pun boleh. Lepas tu kita dapatkan bikarbonat soda. Bikarbonat soda ni adalah baking powder yang kita gunakan membuat kek, perempuan. Jadi dua ini, dan juga lemon
ataupun limau kasturi ataupun limau nipis pun boleh. Jadi 3 bahan ini kita rendam pada kaki. Kita nak menenangkan saraf yang terganggu dalam badan. Sekiranya serangan angin akhma berlaku dalam kenderaan semasa memandu ataupun dalam pejabat, kita boleh menggunakan cara terapi tamadun zaman dulu, iaitu menggunakan teknik cara sejuk dan panas. Jadi pastikan senantiasa kita ada tuala muka dalam kenderaan kita ataupun di pejabat. Jangan panik, berhenti di stesen minyak ataupun kedai, dapatkan air panas ataupun air sejuk. Rendam tuala muka tu ke dalam air tu, perah dan juga dekapkan ke muka sementara kita tunggu ambulans sampai. Kita harus fahami bahawa sakit angin akhma ini akan terjadi pada sesiapa saja, daripada janin ke dewasa. Tips-tips ya, saya ingin berkongsi tips-tips untuk mereka yang dapat keluarga yang mendapat angin akhma. Kunyit ya. Satu kunyit sebesar ibu jari. Kunyit adalah saintifik namanya adalah turmeric dan juga diperkuatkan dengan curcumin ya. Curcumin ini adalah bahan anti keradangan yang sangat tinggi yang kita boleh dapati, dan juga halia Ini halia, kunyit dan juga 2 sudu madu. Kita blend, kita keluarkan jus daripada kunyit dan halia dengan madu. Kita amalkan makanan ini tiap-tiap hari, 2 kali sehari, pagi dan malam. Di sini ada halba. Halba saintifik namanya adalah fenugreek. Dada hitam dengan daun pudina. Ini kita boleh renyah, membuat sebagai teh yang kita boleh minum untuk pesakit angin akhma. 80% dari masalah angin akhma ini berlaku dan terjadi bila pembuluh darah kita itu tersumbat oleh darah-darah yang melekat. Jadi ini akan mengganggu peredaran darah dan juga oksigen ke otak kita. Jadi ia akan ada pembekuan sementara. Jadi perempuan, kita harus tahu yang bila kita ada antara keluarga kita yang diserang angin akhma dengan secara tiba-tiba, tumpuan kita adalah pada saraf untuk menenangkan saraf dalam badan si pesakit. Jadi pesanan saya untuk Encik Abil yang ada dalam studio malam ni, banyaklah bersabar sebab apa, angin akhma ni pemulihannya boleh berlaku 1 hari, sebulan, setahun tapi kena sabar. InsyaAllah kalau kita buat asasnya adalah physical therapy, kita tumpukan pada asas ni, InsyaAllah ada pergerakan dalam tubuh Puan Fauziah Dan Alhamdulillah itu dia, dan akhirnya kita kembali lagi dalam studio bersama Dr. Muhaya dan juga Encik Abil. Jadi doktor, sebelum kita di akhir-akhir segmen ini, kita nak bertanya, apakah antara perkahwinan yang membahagikan bukan saja di dunia tapi juga perkahwinan yang membahagikan di akhirat? Macam saya kata tadi, dalam institusi perkahwinan kita ada ibu, kita ada ayah, kita ada anak, dalam mana cucu menantu. Untuk kita membina rumah tangga bahagia, kita harus bangunkan insan dalam rumah tangga itu. Di mana suami harus tahu peranan dia, dan sebelum tahu peranan sebagai suami, mesti tahu peranan sebagai hamba Allah dulu. Tugas kita di dunia 3. Hamba Allah, tidak menyoal segala yang Tuhan suruh. Jadi khalifah, kita gunakan ilmu yang kita ada untuk memberi kebaikan. Dan yang ketiga, kita mengimarahkan, menjalani kehidupan ikut hukum Allah. Kalau daripada ini memang tak bahagia. Dan saya pernah punya pengalaman untuk bahagia tu Abil, memang saya perhatikan kalau orang yang berjemaah, solat berjemaah, insya-Allah Allah akan jaga. Pernah saya jumpa Ustaz Don baru-baru ni, beliau mengatakan salah satu formula nak bahagia rumah tangga ialah solat berjemaah. Sebab bila kita solat berjemaah, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan isteri kita. Macam Ustaz Don kata, kalau kita bergaduh pun, bila beri salam tu pandang isteri rasa kesian pula. Yang isteri kat belakang pun, bila suami kat depan rasa penuh dengan hormat.
masa itulah tunjuknya dia punya kekhalifahan suami. Nak kata ego ke ketua, kalau kata suami tak jadi imam, kalau solat tak jaga, Fatihah pun tak betul, macam mana nak bimbing isteri? Dan isteri pula, saya pesan pada semua wanita, jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan, dan jaga 3 perkara dengan suami. Yang pertama, mata dia sentiasa cantik. Kita nak cantik rupa paras, bukan beg tangan mahal ni, belian-belian tak payah. Yang kedua, jaga dia punya telinga, perkataan yang baik saja, kata-kata yang lembut, dan jaga hidung dia sentiasa berbau wangi. Kita mesti wangi kat rumah, bukan kat luar. Dan juga bila didik anak tu, niatkan anak tu menjadi ahli syurga. Siapa yang bina sebenarnya kejayaan kita sebenarnya ialah bila kita masuk syurga Allah. So kalau boleh kita semua fokus hari ini kita ahli syurga ke ahli neraka. Itulah bahagia membahagiakan. Itu yang paling penting. Betul. Dan mungkin Prof ada nasihat akhir untuk Encik Abil sebelum kita akhirkan rancangan kita hari ini. Saya rasa Encik Abil patut nasihat saya. Pasal Mohon nasihat. Dan juga yang khususnya Encik Abil, tapi amnya untuk para suami di luar sana. Encik Abil mungkin ada kata-kata terakhir untuk mungkin para penonton yang sedang melalui perkara yang sama ke, yang mungkin kita bagi laluan kepada Prof dulu untuk memberi nasihat kepada Encik Abil. Encik Abil, pertama tahniah, dan saya rasa Encik Abil dalam dipanggil tahap redha. Sabar ni, bila kita sabar, kita nampak luar happy, dalam merana. Tapi Encik Abil, alhamdulillah, redha tu kita dalam bahagia, luar bahagia. Sebab redha ni, saya pernah dengar satu ustaz mengatakan, contohnya kita dipukul oleh orang kita tak sayang, kita marah. Tapi kalau dipukul oleh anak kita yang kita sayang, kita ketawa kan. Macam tu bila Allah beri musibah sampai satu tamparan kecil kasih sayang Allah pada kita, maka kita terima dengan redha. Dan saya suka kata Encik Abil tadi, kata satu tawassul, satu sebab kita masuk syurga. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sedang bahagia dengan isteriku, tiba-tiba Engkau berikan cubaan ini, tetapi aku melihat isteriku bukan hanya fizikalnya, aku lihat pada rohnya, insya-Allah aku akan bersamanya di syurga nanti. InsyaAllah. Dan sedikit daripada Encik Abil. Untuk pesanan pada suami-suami di luar sana, sekiranya berlaku, tapi saya mohon doa pada Allah sentiasa sihat. Sekiranya berlaku, termasuk pada golongan saya, hadap ujian ni. Ingat pada Allah, yakin pada Allah, hanya pandang pada Allah. InsyaAllah. InsyaAllah you all akan boleh menjalankan ujian ni dengan senang, dengan tenang, dengan redha, InsyaAllah. Okey, itu adalah kata-kata untuk suami di luar sana. Tapi apakah harapan untuk Ji sendiri? Harapan, setiap subuh saya bangun sehingga ke hari ini, saya mengharapkan isteri saya memanggil nama saya ataupun memanggil dia, dengan panggilan dia pada saya. InsyaAllah satu hari nanti, mana tahu, semuanya datang kepada Allah, kita akan kembali pun kepada Allah. InsyaAllah. InsyaAllah, kalau tidak di dunia ini, insyaAllah kita akan dipertemukan di akhirat, ya Tasha dan pada semua. Dan nampaknya masa begitu mencemburui kita. Saya rasa memang tak cukup untuk kita terus berkongsi, untuk kita terus mendapatkan inspirasi untuk dijadikan panduan dalam kehidupan ini, insyaAllah. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan bertemu lagi, insyaAllah pada akan datang. Dan pada para penonton semua, kita akan bertukar siaran pada selepas ini. Soal Wanita akan bertukar siaran bermula Oktober, iaitu pada 12 tengah hari. Dan sebagai sebahagian daripada keluarga TV Al-Hijrah, Soal Wanita ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga Tuan Haji Sufyan Yahya di atas pemergian isteri tercintanya baru-baru ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan untuk menutup kita punya untuk menutup tirai Soal Wanita pada hari ini, kami ingin meminta Encik Abil dan juga Profesor Dr. Muhayyad untuk menurunkan tanda tangan di plug Soal Wanita sebagai tanda ingatan di Soal Wanita. Saya ni kena tengok pakai cium mata, saya tak nampak. InsyaAllah. Bismillah. Dan kepada para penonton di rumah, jangan lupa untuk saksikan Soal Wanita selepas ini. Dan akhir sekali kami tutup tirai Soal Wanita dengan persembahan daripada Kopra Tasa dengan lagunya Permata untuk Isteri. Jangan ke mana, berjumpa lagi selepas ini di waktu yang akan datang, insyaAllah. Favorite song.
satu daerah paling sunyi dalam hati ini untuk kau isi sebagai istri. Untuk kau penuhi dengan kemuliaan seorang wanita, untuk kau beri arti dengan kelembutan, untuk kau hargai dengan kasih sayang. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati seorang lelaki bernama suami. Kerana engkau istri, ku ingin kau mengerti bahwa hidup ini tak semudah yang kita janjikan, kerana kau istriku. All of this is part of the concept of Tawheed, and the thing that makes you enter into Islam, of course not just the statement of the tongue, but it's statement of the heart and the soul, that I bear witness that there is no ilah except for Allah. Assalamualaikum, I'm Yasmin Mujahid. Join me to talk about love on Soal Wanita only at TV Al Hijrah. Segalanya bermula di sini.